Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Rahim, nombor metrik AA180945. Saya akan menerangkan tentang latihan industri yang saya jalani di syarikat Ita Elevator Malaysia Sendirian Berhad. Untuk pengenalan, syarikat Ita Elevator telah ditubuhkan pada 9 September 1998, merupakan anak syarikat milik penuh Ita Resources Berhad yang telah disenaraikan di papan utama BSKL pada 9 April tahun 2012, khusus dalam sistem pengangkutan menegak, reka bentuk pembuatan, pemasangan, penyelenggaraan sistem lift. Ita Resources Ita Elevator telah membekalkan lebih daripada 3,000 lift dan eskalator. Syarikat ini juga telah menyelesaikan projek MRT Laluan 1 dan dibuka pada 7 Julai tahun 2017, manakala MRT Laluan 2 masih lagi dalam proses. Ini merupakan pelan peta pejabat baharu Ita Elevator yang sebelum ini bertapak di Subang Jaya pada tarikh 15 November 2020. Ita Elevator telah sepenuhnya bertukar tempat di Bukit Raja, Klang. Misi syarikat ini adalah untuk menyiapkan R&D yang kuat, teknikal dan penyelenggaraan sebagai elemen penting dalam menyokong strategi berorientasikan pelanggan dengan berkesan. Berdasarkan idenya, keprihatinan kepuasan pelanggan, pengakuan, penerimaan dan perkhidmatan sangat penting untuk dicapai di seluruh bidang pembuatan perniagaan. Visi syarikat ini pula adalah untuk fokus pada pengembangan hubungan jangka masa panjang dengan pelanggan yang melalui sokongan keperluan pemasaran dan dalam menjayakan pencapaian perniagaan mereka sebagai situasi menang-menang. Objektif syarikat ini pula dengan tujuan kesinambungan perniagaan, usaha untuk terus meningkatkan semangat dalam melakukan sumber informasi, penyelidikan dan pengembangan yang luas membantu tagline Ita Schneider mematuhi, kami melakukannya dengan lebih baik. Ini pula adalah carta organisasi untuk projek department, diketuai oleh project manager CMCA dan dibantu oleh project koordinator Suzy Yu. Dan di bawahnya pula adalah project admin Puan Suhaida. Berikut merupakan beberapa projek yang telah siap handover seperti Reflection Residence KL, Sky Peak Condo di Johor, Garden Plaza My Villa dan lain-lain. Ini pula merupakan sebuah projek yang saya meminta untuk melawat kawasan tapak bina. Walau bagaimanapun, projek ini telah boleh dikatakan hampir 99% siap, dan ketika saya melakukan lawatan tapak bina projek engineer yang saya ikut akan membuat inspection bersama konsultan dan juga klien. Arta Mangkiara terdiri daripada 3 bangunan, iaitu bangunan yang pertama terdiri daripada 5 lift, bangunan yang kedua setinggi 67 tingkat mengandungi 8 lift, dan juga bangunan yang ketiga setinggi 57 tingkat mengandungi 5 lift. Seterusnya, ini adalah beberapa klien daripada syarikat, iaitu seperti DBKL, MPSJ, JPN, JKR dan lain-lain lagi. Semasa dalam tempoh latihan industri, saya telah ditempatkan di warehouse selama 2 minggu. Dalam tempoh tersebut, saya telah mengenal pasti beberapa lift komponen dan jenis-jenisnya, seperti untuk dinding kita boleh menggunakan hairline stainless steel ataupun mirror stainless steel, dan untuk flooring pula boleh menggunakan ceramik ataupun PVC dan lain-lain jenis lagi. Kita boleh lihat beberapa jenis
untuk landing door seperti yang tertera di gambar, wide ataupun narrow. Untuk hall call button pula boleh didapati hall button sahaja ataupun combine hall indicator and button. Untuk car features pula, iaitu komponen yang berada di dalam lift, kita boleh lihat call button boleh didapati dalam berbagai jenis. Contohnya untuk bentuk, ada bentuk petak, bulat, berbentuk segi dan pelbagai warna. Semasa latihan industri saya telah mengkaji perjalanan projek dari awal sehingga handover. Jadi saya telah membahagikan kepada 6 bahagian perjalanan projek, iaitu yang pertama, projek preliminary preparation. Dalam fasa ini, apabila pengurus telah mendapat sesuatu projek, beliau akan memilih projek engineer yang sesuai dengan projek tersebut dan akan mengaturkan perjumpaan bersama sales department. Dan untuk person in charge, iaitu project engineer akan meneliti dan memahami dengan teliti tentang projek yang akan diambilnya. Seterusnya, untuk project coordination, pada fasa ini PIC perlulah menguasai master work program dan menyediakan installation work program. Projek PIC juga perlu memberitahu kontraktor untuk memastikan bukaan lift ataupun eskalator dibina dengan betul mengikut lukisan kedai. Setiap kali pemeriksaan dan pemantauan dijalankan, PIC perlulah menyediakan rekod untuk menyediakan rekod laporan kemajuan dan laporan pemeriksaan. Jika terdapat perbezaan ataupun kesilapan, PIC akan memberitahu Maincon ataupun konsultan untuk tindakan selanjutnya. Semasa fasa installation preparation pula, PIC perlulah menyediakan lift shaft ataupun escalator opening, bilik motor dan juga lift pit acceptance checklist dan diperiksa oleh main contractor. Semasa fasa installation pula, project engineer perlulah memantau kerja dan juga keselamatan subkontraktor. Jika terdapat kerja yang tidak siap pada masa yang ditetapkan, PIC perlulah melaporkan kepada main kontraktor secepatnya untuk mengelakkan berlaku apa-apa kerosakan. Dan seterusnya, apabila installation telah siap dipasang, pihak testing dan commissioning department akan turun untuk melakukan slow speed test. Dan PIC juga akan membuat inspection untuk melihat dan memastikan tiada isu defek. Jika terdapat apa-apa kerosakan ataupun kecacatan pada lift ataupun komponen dalam lift, PIC perlulah membaikinya sebelum diinspek oleh JKKP dan bomba. Untuk fasa terakhir, handover inspection, selepas mendapat sertifikat daripada JKKP dan juga bomba, PIC akan melakukan inspection bersama konsultan dan juga klien. Jika kedua-dua pihak tersebut berpuas hati dengan keadaan lift ataupun eskalator, PIC boleh proceed untuk handover to maintenance and client. Bagi skop kerja saya, iaitu sebagai project admin, untuk senarai pertama adalah beberapa dokumen yang saya sediakan
untuk setiap projek, iaitu sebagai contoh, saya akan meneliti semula semua projek yang sedang dijalankan. Jika tiada operational manual, acknowledgement letter, subcon agreement, saya akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut untuk setiap projek. Purchase requisition, stock transfer, delivery order, saya akan menyediakan selepas menerima maklumat daripada PIC. Dan untuk kerja lain pula, saya akan menghantar dokumen kepada pengurus untuk disahkan dan menyediakan consignment note untuk menghantar barang ke branch lain seperti branch ITA di Penang dan juga Sarawak. Selain itu, saya juga memasukkan dokumen berkaitan ke dalam fail projek, dan saya juga telah melabel semua fail projek supaya kelihatan lebih teratur dan juga kemas. Untuk PIC yang memerlukan operation dan manual, saya akan mencetak dan juga binding supaya lebih kemas. Dan setelah mendapat sertifikat, saya juga akan mencetak sertifikat tersebut dan laminate supaya tidak mudah rosak untuk PIC tampal di lift projek. Selain kerja-kerja admin, saya juga telah diberi peluang untuk membantu untuk melakukan kerja-kerja purchasing dan juga warehouse. Untuk purchasing, saya telah membuat PO monitoring list dan mengemaskini data-data itu setiap hari mengikut PO yang telah dikeluarkan. Selain itu, jika PO iaitu purchase order telah dikeluarkan, saya akan matching dengan invoice yang diterima daripada pembekal. PO yang selesai dan ditandatangani oleh General Manager, saya akan membuat senarai PO dan akan menghantar kepada pihak akaun untuk tindakan selanjutnya. Untuk kerja-kerja di warehouse pula, saya akan mengemas barang di warehouse. Saya seterusnya melabel kod barang tersebut supaya mudah untuk dicari, mengemaskini DO monitoring list, menyusun temporary delivery order mengikut kod dan tarikh supaya mudah dicari. Dan saya telah belajar mengendalikan forklift. Seterusnya di warehouse juga saya telah melakukan stock code, iaitu mengira semula barang-barang di warehouse untuk dikemaskini maklumat jumlahnya di komputer. Seterusnya, cadangan untuk pelajar universiti dan syarikat berkaitan dengan latihan industri. Terdapat beberapa komen dan cadangan yang boleh dilakukan oleh setiap pelajar. Antaranya adalah sebelum pelajar menjalani latihan industri, pelajar perlulah bersiap sedia dan yakin serta menyediakan peralatan yang diperlukan bagi menjamin kelancaran latihan industri yang dijalankan. Hal ini dapat membantu pelajar untuk mempamerkan prestasi yang positif kepada organisasi dan dapat memberikan komitmen yang baik sepanjang latihan. Untuk pihak universiti pula, memberi penerangan dan panduan yang lebih jelas kepada pelajar, dan juga pelaksanaan buku log dan laporan akhir sering menjadi masalah kepada pelajar kerana kurangnya pendedahan dan penjelasan tentang cara pelaksanaan. Oleh itu, pensyarah perlulah menunjukkan contoh dan menerangkan format penulisan buku log dan laporan akhir industri yang betul bagi memudahkan pelajar melaksanakannya dengan sempurna tanpa sebarang kesalahan dan kecacatan. Cadangan untuk syarikat pula memberi perhatian kepada pelajar, pengambilan pelajar latihan industri secara berterusan. Ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebelum menempuh alam pekerjaan yang sebenar. Kesimpulannya, melalui latihan industri, pelajar dapat mengaplikasikan ilmu teori yang telah dipelajari dalam situasi kerja praktikal yang dilakukan.
Segala ilmu yang dipelajari di dalam kuliah amat membantu pelajar dalam melaksanakan semua kerja semasa latihan industri.